Ke pertandingan bercerita-cerita rakyat tempatan 2022 peringkat akhir negeri Melaka. Baiklah, kita berikan tumpuan dan tepukan untuk peserta yang pertama yang akan membawakan judul cerita Si Tanggang. Kita persilakan Nurul Batrisya binti Suhairudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, pada pagi ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Nakoda Tanggang. Tersebut kisah satu cerita, cerita bermula kisah derita. Sedihnya ibu, kecewa hatinya, kerana dilupa anak kandungnya. Si Talang dan si Duruma mempunyai seorang anak lelaki bernama Si Tanggang. Kehidupan mereka sekeluarga amatlah miskin. Si Tanggang selalu berhayal untuk menjadi kaya dan terkenal. Pada suatu hari, Si Tanggang terlihat sebuah kapal besar berlabuh di muara sungai yang berhampiran dengan rumahnya. Si Tanggang pun pergi berjumpa nakoda kapal itu dan meminta untuk menjadi anak kapalnya. Nakoda kapal itu terus bersetuju kerana telah melihat kecekapan Si Tanggang bersampan dan bekerja. Walaupun Si Talang dan si Duruma amat keberatan untuk melepaskan Si Tanggang berlayar mengikut nakoda kapal itu, mereka terpaksa mengalah. Si Tanggang berjanji akan kembali ke kampung apabila sudah menjadi kaya. Percayalah ibu, Tanggang tidak akan melupakan ibu. Tanggang pergi hanya sementara. Setelah mendapat kekayaan, Tanggang kembali. Kita akan hidup senang. Si Tanggang melakukan apa sahaja kerja yang diperintahkan oleh nakoda. Nakoda amat suka dengannya kerana dia rajin bekerja. Lalu, Si Tanggang pun diambil sebagai anak angkat. Apabila nakoda menjadi uzur, Si Tanggang dilantik sebagai nakoda baru. Dia dipanggil Nakoda Tanggang. Si Tanggang cekap dan pandai berniaga. Namanya menjadi terkenal. Oleh itu, dia dijemput oleh Sultan ke istana. Tidak lama kemudian, dia pun berkahwin dengan puteri Sultan. Dia membawa isterinya berlayar di banyak tempat di merata negeri. Pada suatu hari, kapal Si Tanggang berlabuh di muara sungai, kampung asal-usulnya. Orang kampung mengetahui nakoda kapal itu Si Tanggang. Mereka pun memberitahu kepada orang tuanya. Anak kita sudah pulang, mari kita pergi tengok, kata Si Talang. Ya, aku rindukan Si Tanggang. Kabarnya dia sudah kaya sekarang, kata si Duruma dengan gembira. Dengan segera si Duruma bersiap-siap untuk berjumpa dengan anak yang sangat dirinduinya. Si Duruma membawa makanan kegemaran Tanggang, iaitu pisang salai, buah-buahan dan daging panggang. Si Talang dan si Duruma pun pergilah berkayu sampan menuju ke kapal nakoda Tanggang. Si Duruma membawa makanan kegemaran Si Tanggang. Apabila tiba di kapal, seorang anak kapal melarang mereka naik. Seketika kemudian, Si Tanggang pun muncul dengan isterinya. Tanggang, ibu datang Tanggang, kata si Duruma apabila sampai di kapal Tanggang. Ibu kekandakah itu? Ibu busuk dan kotor. Isteri Tanggang berkata dengan penuh keraguan. Ibu, manakah kanda ada ibu begini? Busuk dan kotor, entah siapalah orang tua gila ini. Hei orang tua, lebih baik kau balik.
kata si Tanggang dengan marah. Tanggang, ini ibu Tanggang, ibu kau, kata si di rumah lagi. Isteri Tanggang semakin marah melihat si Tanggang naik. Isteri Tanggang semakin marah melihat si di rumah naik ke kapal. Kanda, jangan benar kau orang tua ini naik. Adinda takut. Dengan penuh bongkak, si Tanggang memerintah anak kapal, halau orang tua ini naik. Tanggang, kalau betul kau tidak mengaku aku ini ibumu, biarlah aku peluk kau seketika. Aku merindukan kau, nak. Tanggang, ini ibu bawakan makanan kesukaan kau. Daging panggang pun ada, kata si di rumah dengan penuh hibah. Si Tanggang menelan air liur apabila melihat makanan yang sudah lama tidak rasai. Namun, dia malu dengan isterinya. Anak kapal, halau orang tua ini turun, perintah Tanggang sambil memaling muka. Tanggang, kalau kau tidak mengaku aku ini ibumu, biarlah aku peluk kau seketika. Aku amat rindukan kau, nak, kata si di rumah sambil menangis terisak-isak. Halau dia, kata si Tanggang berkata sambil mendendang ibunya. Si Talan dan si di rumah berasa terlalu sedih dan kecewa. Sungguh tidak disangka anak kesayangannya telah berubah. Mereka pun berdayung ke tepi. Apabila tiba di daratan, si di rumah memandang ke langit. Sambil mengangkat kedua-dua belah tangan, dia berseru, "Oh Tuhan, tunjukkanlah kepada si Tanggang bahawa akulah ibu kandungnya." Tiba-tiba, petir berdentum, angin bertiup kencang. Kapal yang sedang berlabuh itu terumbang-ambing. Ketika itulah si Tanggang merasa kesal. Dia sedar Tuhan telah memperkenankan doa ibunya. Dia akan menerima balasannya kerana telah menderhaka. Oh ibu, ampunkanlah Tanggang. Tanggang mengaku Tanggang anak ibu. Akan tetapi, si Tanggang sudah terlambat. Gelombang yang kuat memecahkan kapalnya. Apabila ribut reda, kapal si Tanggang bertukar menjadi batu. Si Tanggang dan anak-anak kapal turut menjadi batu. Si Tanggang dan isterinya pun turut menjadi batu. Demikianlah cerita kawan-kawan. Banyak pengajaran yang diperoleh daripada cerita Nakhoda Tanggang. Sebagai anak, walaupun sudah berjaya dan berjaya tinggi, kita hendaklah ingat asal usul kita. Jangan malu untuk mengakui ibu dan ayah walaupun penampilan ibu dan ayah kita tidak sehebat orang lain. Mohonlah ampun dan maaf kepada ibu dan ayah agar hidup kita sentiasa selamat. Sekian dulu kawan-kawan, jumpa lagi.